meresap rasa itu dalam diri kita. Kerana gelaran sebagai tetamu Allah bukan boleh diberikan oleh sesiapa. Datanglah sebesar mana pun orang yang datang bertemu dengan kita bagi tahu saya nak bagi gelaran paling tinggi kepada awak di dunia ni, tak ada gelaran yang boleh mengatasi gelaran yang akan diperoleh kepada orang-orang yang dapat menunaikan haji terutamanya, juga melaksanakan ibadah umrah. Gelaran sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala satu gelaran yang besar sehingga tidak mampu diberikan oleh manusia. Gelaran sebagai tetamu Allah satu gelaran yang besar kerana kita menjadi tetamu bukan kepada makhluk, tetapi menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang nak jadi tetamu raja, orang nak jadi tetamu sultan, orang nak jadi tetamu pemerintah, persiapannya cukup rapi. Beli baju baru, siap buat muka, berlatih 3-4 hari sebelum pertemuan. Maka bagaimana pula sifatnya orang yang ingin menjadi tetamu Allah? Sudah tentu persiapannya perlu lebih rapi. Sudah tentu apa yang perlu dilakukan di dalam persiapannya hanyalah untuk mendapat keredaan, mendapat kebaikan daripada yang menjemputnya. Maka dalam konteks orang yang disebut sebagai tetamu Allah, dia menjadi tetamu kepada Allah. Jaminan segala yang akan diperoleh itu bukan dari manusia, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak bicarakan tentang ibadat haji, menjelaskan tentang tetamu Allah sahaja sudah menjadikan tubuh-tubuh kita meremang. Bersiap ataupun telah siap ke kita untuk jadi tetamu? Telah kita persiapkan atau belum zahir dan batin kita untuk menggapai perkara-perkara yang dijanjikan olehnya dan Nabi-Nya? Apa yang diperoleh bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji bukan perkara yang kecil, tetapi itulah yang didambakan oleh semua orang yang hadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oleh itu, apabila kita melaksanakan ibadah haji, bukan hanya kita perlu pada tubuh yang sihat, perlu kepada kaki yang kuat, perlu kepada kekuatan-kekuatan fizikal yang lain. Tetapi antara yang perlu kita kuatkan adalah kerohanian kita kepada Allah. Apa yang perlu untuk kita lakukan adalah membersihkan diri untuk menerima cahaya-cahaya daripada Allah. Membersihkan anggota tubuh kita daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Dan inilah antara yang akan dilakukan oleh bahagian bimbingan haji yang secara umumnya diketuai oleh saya sebagai ketua bahagian bimbingan dan bersama dengan asatizah yang lain. Tadi kita kenal ada Ustaz Akmal Yaakob, ada Ustaz Wan Muhammad Hazim, dan ada lagi beberapa asatizah yang akan bersama dengan kita untuk bersama-sama membimbing kita, bersama mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala
dengan garis panduan yang telah diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperincikan oleh para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian sebelum kita mulakan perjalanan kita untuk menjadi tetamu Allah. Kalau tadi dah diceritakan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Hisham, pengarah operasi kita ataupun pengarah syarikat lah. Juga pengarah operasi kita Al-Fadil Ustaz Wan Muaz, tentang bagaimana perjalanan yang akan kita lakukan bagi melicinkan perjalanan kita. Maka sekarang tiba masanya untuk kita mengambil perhatian pula tentang apa yang perlu kita siapkan. Adab-adab yang perlu kita punyai sebelum kita memegang gelaran yang sangat mulia, itulah dia Duyufur Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadat haji dan umrah itu semata-mata kerana Allah. Satu ayat yang pendek, yang ringkas, tetapi menyampaikan pesan yang paling besar dan paling bernilai dalam ibadat haji yang akan kita buat. Mungkin ramai di kalangan kita yang bersama pada pagi ini belum mendapat surat tawaran lagi. Mungkin ada yang dah dapat surat tawaran, tapi mungkin sebahagian besarnya yang dapat tawaran, mereka menghadiri kursus intensif berkaitan hukum hakam yang telah dianjurkan oleh tabung haji. Maka satu pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan. Ni kalau kita boleh catat, kita boleh buat nota, sangat baik. Yang pertamanya, Allah bagi tahu bila kita nak buat haji, yang pertama apa dia? Menjadikan haji kita itu semata-mata kerana Allah. Ini yang paling utama, ini yang paling penting perlu kita lakukan. Apa dia? Yang pertama, membetulkan niat kita ingin menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan kita nanti di bumi Mekah dan Madinah, di bumi Arafah, di bumi Mina ketika tawaf, bukan nanti bila kita melaksanakan amal tersebut sahaja, tetapi permulaan kita mulakan langkah kita menjadi tetamu Allah. Kerana ada orang yang datang ke Mekah menjadi tetamu Allah. Sebab apa? Sebab ustaz, saya tengah duduk-duduk, saya dapat mesej tulis anda terpilih menunaikan ibadat haji. Dia orang kata kalau tunda tak tentu dapat lagi. Jadi saya pun ambillah, pergi je lah haji. Ada orang pergi haji sebab dia kata dekat office dia semua orang yang naik jadi orang-orang atasan semua dah pergi haji. Kalau saya nanti naik tak pergi haji, lekehlah saya. Bahkan Maulana Zakaria Kandahlawi menyebutkan dalam kitabnya Fadilat Haji, akan sampai masanya orang-orang pergi haji itu untuk melancong. Pergi haji, pergi umrah, untuk melancong, untuk menjadikan ziarahnya satu pelancongan yang Islami. Sehingga terkubur makna asal melaksanakan ibadah haji.
Ini satu perkara yang amat merugikan bagi orang yang telah Allah pilih menjadi tetamu Allah. Ingat, ketika kita menjadi tetamu Allah bukan atas kehendak dan keinginan kita semata-mata. Tetapi yang lebih besar adalah kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Diceritakan, Allah sebut dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru orang sampai untuk menunaikan haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk panggil orang buat haji. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa yang boleh dengar suara saya ni? Kuat mana suara saya akan sampai? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan seruan itu adalah Allah. Maka disebutkan orang yang menyahut sekali seruan Nabi Ibrahim, dia akan datang sekali. Orang yang sahut 2 kali, dia akan datang 2 kali. Orang yang sahut 3 kali akan datang 3 kali. Sebagai ingatan kepada diri kita, ingat tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita semua datang bukan atas kapasiti dan kemampuan kita. Kalau kita ada pemikiran itu, sekarang kita buang. Tetapi yang menyampaikan kita adalah Allah. Rugilah kita kalaulah yang menyampaikan kita adalah Allah, kita melaksanakan ibadah haji itu bukan kerana Allah. Kerana nanti bila kita di Mekah, kita akan cerita apa kelebihan-kelebihan ibadat haji. Kalau cerita di sini, maka akan makan masa yang panjang. Tapi jangan risau, bila Allah telah takdirkan nanti kita bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Tuan-tuan, puan-puan, istilahnya akan tengok muka saya ni sampai mungkin lawyer dah tengok. Setiap hari ni dengar Ustaz Beletih. Setiap harilah Ustaz nak bercakap. Jadi nanti kita akan sebutkan satu persatu. Namun cukuplah kalau kita mengetahui bahawasanya kehadiran orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk mendapat perkara-perkara yang besar dalam dirinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah kita tanya kepada diri kita, tuan-tuan jawab sendiri, ibu ayah jawab sendiri, kenapa nak pergi haji? Kenapa nak pergi haji? Jangan kita ni dah nak pergi haji dah, tapi kita sendiri tak tahu pun kenapa kita nak pergi haji. Nah, Ustaz dah umur 60 dah, tak pergi haji lagi. Orang duk berkata je ke kita ni Ustaz. Ada orang dia cakap macam tu. Maka kita kena membetulkan tujuan kita pergi haji. Yang pertama kerana Allah. Ada orang jawab, kalau dalam kursus haji, mereka kata tujuan pergi haji Ustaz, kita nak sempurnakan rukun Islam yang kelima. Betul? Namun kalau sekadar itu, maknanya kalau kita kata nak sempurnakan rukun Islam yang kelima, kita akan lihat orang buat haji, dia buat haji ala kadar. Sebab apa? Janji sempurna. Ustaz tak buat ni tak apa kan? Tak buat ni tak apa kan? Ni tak apa kan? Semua dikira tak apa. Sebab apa? Sebab yang penting hajinya sah. Tetapi apa yang lebih besar yang kita inginkan? Kita inginkan kemabruran dalam ibadat haji. Kenapa? Kerana Nabi sebut, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un
illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain melainkan dia akan mendapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau orang tanya kita kenapa pergi haji, kerana kita ingin mendapatkan haji yang mabrur. Ini yang kita ingin peroleh daripada haji kita. Maka orang kalau dia dah letakkan tujuan hajinya itu tinggi, nak dapat haji yang mabrur, bukan haji Marlboro. Ada satu lagi haji namanya haji Marlboro. Tapi dia bukan nak dapat haji yang mabrur Marlboro tu. Dia nak dapat haji yang mabrur, maka dia akan berusaha untuk melakukan apa-apa amal sesuai dengan jalan untuk mendapat kemabruran. Nanti kita akan ulang di Mekah apa makna haji yang mabrur. Dalam taklimat akhir juga nanti kita akan pesan lagi pada jemaah berkaitan dengan apa makna haji yang mabrur. Haji yang di mana di dalamnya itu tidak ada bercampur dengan dosa walau sedikit pun. Tadi kita dengar Fadil Ustaz Akmal kata, bila sembang-sembang tentang haji ni rasa macam susah, tapi sebenarnya senang. Secara bahasanya kalau teknikal kita nampak susah. Dan kadang-kadang memang susah. Tetapi semua susah dalam ibadat haji walaupun ia perkara teknikal akan diberi pahala. Kita sabar tunggu bas. Kita sabar panas di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Semua kita sabari, diberi pahala. Tetapi nak menjaga kemabruran lebih susah dari semua perkara tersebut. Kerana Nabi kata, haji yang mabrur tak ada balasan lain melainkan dia dapat syurga. Bukan senang maksudnya kalau nak dapat syurga tu, dapat mabrur masuk syurga tu. Allah, apa lagi yang ingin kita dapatkan kalaulah kita sudah mendapat kemabruran. Kalau kita dah dapat mabrur, dapat syurga, kita nak apa lagi? Hanya kita harapkan nanti di syurga dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang apa yang dikatakan dengan haji yang mabrur. Apa dia haji yang mabrur? Disebutkan di dalam kitab Ithah, kata Syekh Nawawi, kata Al-Imam Nawawi. Kata Al-Imam Nawawi, haji yang mabrur adalah haji yang di mana bermula daripada niatnya melaksanakan ibadah haji. Kita niat nanti, contoh seseorang nanti dia niat haji di miqatnya, tengok di mana nanti dia miqat. Kalau ifrad daripada 5 miqat tersebut, Qarnul Manazil ke, Bir Ali ke, ataupun kalau dia dah duduk di Mekah, daripada hotelnya, tempat penginapannya. Bermula dari dia niat sampai selesai ibadat haji, tidak dilakukan walau satu jenis dosa pun. Sama macam tu. Tidak bercampur dengan dosa walau sedikit. Syekh Abdul Fattah Husirawah dalam kitabnya Al-Ifsah menyebutkan dalam ta'liq menyatakan tentang haji yang mabrur. Sampai Nabi janji, Nabi jamin balasannya syurga. Apa dia? Beliau menyebutkan wa in taba halan. Wa in taba halan. Apa dia? Walaupun masa tu juga dia bertaubat. Saya selalu beri contoh pada jemaah haji peristiwa yang berlaku masa haji 2018. Saya pun terlupa sebenarnya tahun berapa.
Tapi rasanya 2018. Betul ke Ustaz Azim? 2018. Lepas kita rosak tu. Saya tak ingat dah. Tak apa. Nanti kita tengok. Baik. Jadi 2018 tu kita dapat giliran bas. Pukul 2 petang kita kata jemaah siap-siap lepas Zuhur bas datang. Jadi orang dah buat haji ni bukan dia buat haji setiap hari. Bukan dia buat haji, tapi dia buat haji pada ketika musim haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi dah tentu dia semangat bila nak buat haji ni. Bila nak buat haji ni dia semangat. Kalau kita kata siap-siap pukul 2 bas datang, bukan pukul 1 dia baru siap-siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan mungkin pagi-pagi lagi dia dah siap. Pukul 8 dia dah mandi sunat ihram. Pukul 8 dah siap mandi, tunggu bas. Tapi bukan senang. Ujian masa haji ni tak seperti masa kita umrah. Bas datang tunggu, kita baru nak turun. Tak. Pukul 2 bas tak sampai lagi. Pukul 3 bas tak sampai lagi. Pukul 4 bas tak sampai lagi. Pukul berapa bas datang masa tu? Bas datang masa tu pukul 7.30 malam. 7.30 malam. Katalah kita ada 100 orang jemaah. 100 orang jemaah. Mungkin pukul 2 tu, pukul 4 tu kita ingat dah nak sampai, kita dah niat dah. Jemaah semua dah niat dah. Bas belum sampai. Lepas tu, bila dah niat, maknanya dah mula ibadat haji kita. Ketika itu, pukul 5, pukul 6, pukul 7. Ada 10 orang dah tanya, mana bas ni? Baik bagi tahu awal-awal gini. Mulalah bising lah, marah lah. 10 orang dia dah cakap tak elok dah. Ketika tunggu bas. Tolak 10 orang. Tinggal berapa orang? 90 orang. Masuk dalam bas. Masuk berebut-rebut ni. Dah 5 jam tunggu, bas tak sampai. Bila bas sampai semua berebut. Berebut masuk tu, seat yang asalnya untuk 40 orang, kita naik 60-70 orang. Saya tu sampai pipi kat cermin dah, cermin depan tu. Masa tu yang muda pun rasa tua, yang tua jangan cerita. Kita bagi tahu jemaah-jemaah, bagi ibu-ibu, ayah-ayah kita duduk. Mereka lagi berhajat untuk duduk. Semua rasa tua. Duduk, tak ada nak bagi orang. Masuk je bas, bas tutup, bas start enjin mati. Barosak. Bunyi lagi. Pompang. 10 orang. Tinggal berapa orang? Tinggal 80 orang. 80 orang. Tunggu bas baru, naik bas. Naik bas, kita kena tahu pemandu yang bawa bas kita masa haji ni Mausimi. Saya suka cerita kisah ni sebab banyak sangat pengajaran nanti kita akan dapat. Mausimi ni apa? Mausimi ni bas bermusim. Pemandu bermusim. Mereka ni datang masa musim haji. Biasanya mereka datang bulan puasa, mereka dah mula bawa jemaah umrah. Kemudian nanti masa haji, mereka akan bawa haji. Jadi, masa haji, jalan banyak tutup. Terutama mula daripada 7 Zulhijjah. Daripada hotel kita pergi ke Mina, pergi ke Arafah, kurang lebih, kalau Mina tu kurang lebih 5 kilometer. Maksudnya apa? Maksudnya paling-paling 15 minit dah sampai. Tapi sebab pemandu kita ni, pemandu Mausimi, dia datang musim haji sahaja. Lepas tu dia buat confident.
Dia kata saya dah start bawa orang haji dah 20 tahun dah. 5 kilometer 1 jam tak sampai-sampai. Jemaah dalam bah marah lagi. Mana ni semua? Apa ni? Gitu, gini, gitu. Macam-macam lah. Buang lagi 10 orang. Tinggal 70 orang. Sampai di Mina. Sampai di Mina pergi tengok kemah. Ada tilam, ada bantal. Tapi Allah tilamnya. Kalau baring pun rasa simen yang bawah tu. Macam tak ada tilam. Tapi ni bukan jemaah 2018. Tapi kita gabung lah. Saya ingat 2015 ada jemaah bila dia masuk kemah. Dia kata, kita tidur kat sini ke? Kita tidur sini lah untuk haji ni. Kenapa Acah? Dia kata, ni tak macam yang I expected. Dia mungkin ingat dapat katil bujang seorang satu kot. Ada sarung bantal, ada sarung tilam, ada comforter mungkin lah. Ada orang kat situ lagi. Hilang lagi 10 orang. Tinggal 60 orang. Orang ramai di Mekah ketika haji, di Arafah, di Mina. Makanan sampai lambat. Tanya lagi, marah lagi. Tinggal 50 orang. 10 orang lagi komplain. 10 orang lagi marah-marah. Maka kemudian tinggal 50. Bayangkan kalau mengikut pentakrifan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, belum lagi kita wukuf separuh daripada orang sudah cacat hajinya. Dari sudut kemabruran. Kita bukan nak cerita sah. Sah tu satu berhukum. Sah tu sah. Tapi macam kita sebut, yang kita kejar adalah kemabruran. Ustaz nak buat macam mana? Dah lambat begini. Itulah haji. Jangan kita membawa gambaran haji itu senang lenang, makan kambing bakar, ada nasi lemak, aircon sejuk. Nabi dah sebut haji itu asy'athu akhbaru, berdebu dan kusut masai. Itulah haji. Sesenang mana pun kita nak, tetap ada susahnya. Bahkan susah-susah itulah nanti yang meninggikan kedudukan kita di sisi Allah. Bagaimana kita ingin mendapat syurganya, ketinggian darjat daripadanya, namun kesusahannya kita tidak mahu hadapi. Kesusahannya kita tak mahu hadapi. Maka bagaimana ingin mendapat kebaikan daripadanya? Ini satu perkara yang tidak tepat. Jadi, ini gambaran untuk kita nampak dan untuk kita tahu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membenarkan, membetulkan niat kita pergi menunaikan haji. Ini perkara paling asas. Sempurnakan haji hanya untuk Allah. Ada niat-niat yang lain, tinggalkan. Bukan kerana kawan, bukan kerana keluarga, bukan kerana harta, bukan kerana gelaran. Bukan. Kalau kerana gelaran, Ustaz Akmal tu, nama depan dia, baris pertama haji je. Nama saya, contoh Ustaz Akmal kata, nama saya Ustaz Haji Akmal. Kan? Kita pun kena bilang dulu nak sebut nama ni. Tapi bukan itu bicara tentang haji. Tetapi bicara bagaimana seorang benar-benar menjadi hamba di sisi Allah. Sampai orang yang paling mulia di Arafah, bukan dia punya kemah yang paling cantik. Tapi yang paling afdal orang berwukuf di Arafah apa dia? Berlantaikan tanah, berbumbungkan langit.
menadah tangan, membawa sifat perhambaan, mengalirkan air mata keinsafan. Inilah orang-orang yang akan Allah pandang. Kenapa? Bila kita buat haji, apa yang kita harapkan? Orang pergi Mekah, apa yang paling didambakan? Hanya satu, itulah dia keampunan. Ini nanti kita akan cerita panjang lebar. Bila kita dekat Arafah nanti, sampai mengalir air-air mata kita tanpa kita sedari. Kerana yang kita inginkan hanya keampunan daripada Ar-Rahman. Kita dah buat semua dalam hidup kita, tetapi mungkin tidak yang seperti dianjurkan. Maka bila sampai ke Arafah, tanda ataupun masa untuk kita buat pengakuan tentang segala yang pernah kita lakukan, dan ia tempat penyesalan bagi orang yang inginkan pandangan. Pandangan daripada siapa? Daripada Tuhan. Jadi pertama sekali, sebelum kita pergi menjadi tetamu Allah, ini yang paling besar untuk kita betulkan. Betulkan niat kita sebagai tetamu Allah. Perkara yang kedua yang perlu kita pesankan bagi orang-orang yang ingin menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala adalah tanamkan di dalam hati dan pemikiran kita tentang kebenaran dan kepercayaan di atas perkataan baginda Nabi. Ini juga penting. Sebelum kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita kena tanam dalam pemikiran kita apa yang Nabi sebut kesemuanya benar. Dan kena yakin dan percaya dengan perkataan dan janji Nabi. Ini penting. Sebab apa? Kerana bumi Mekah tempat turunnya Al-Quran dan juga hadis-hadis yang Nabi ucapkan. Kalau orang tidak ada keyakinan, maka sebagaimana kita sebut, hotelnya depan masjid pun dia tak pergi masjid. Dia sudah tinggal di samping baginda Nabi, jadi jirannya Rasulullah. Dia tidak menziarahi baginda. Tak ziarah baginda Nabi. Ajaib tak? Ajaib. Ada orang nanti duduk Madinah 4 hari, 5 hari, bagi salam pada Nabi sekali. Tiba-tiba tanya, kenapa pergi Madinah? Allah, saya rindu pada Nabi. Rindu apa yang pergi jumpa Nabi sekali je? Tapi ini berlaku. Dia pergi ziarah Nabi hanya sekali. Dia masuk ke Raudah hanya sekali. Waktu lain pergi beli jubah anak. Waktu lain pergi beli jubah cucu. Waktu lain pergi beli jubah jiran. Kedai jubah tu sehari 5 kali dia masuk. Tapi Rasulullah hanya sekali diziarahi. Sedangkan matlamat orang pergi ke Madinah untuk mendapatkan syafaat daripada yang dicintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku dan ini banyak berlaku. Maka siapa yang rugi? Orang yang telah dipanggil ilahi. Ni dah jadi tetamu Allah tapi tidak manfaatkan. Perkara ini perlu diambil perhatian. Meyakini perkataan dan janji Nabi. Setiap inci perkataan Nabi dia percaya. Maka dia akan tahu apa dia nak buat bila dia sampai ke tanah haram nanti. Semua benda dia akan tahu apa dia kena buat. Kalau tidak, macam mana kita tengok orang sampai ke Mekah, sanggup beratur, sanggup tolak menolak, nak cium satu batu. Namanya Hajarul Aswad. Kenapa semua orang nak cium? Kerana Nabi kata itu dari batu syurga.
Nabi sebut dalam hadis nanti di akhirat Hajarul Aswad ada 2 mata, ada 2 bibir, dia akan jadi saksi depan Allah siapa yang menciumnya. Maka semua nak cium sebab apa? Sebab perkataan Nabi. Semua orang nak pergi lekatkan dadanya di tempat namanya multazam. Kerana Nabi kata tidak ada hamba yang berdoa di multazam melainkan doanya akan diistijabahkan oleh Allah. Dan pelbagai lagi perkataan Nabi tentang orang yang buat haji. Nanti kita akan baca dalam pengajian kita ketika mana kita di Mekah nanti. Sebab itu kalaulah orang tanya, Ustaz, kenapa yang kita duduk di Shisha tu daripada 1 Zulhijjah? Kerana ingin benar-benar buat persiapan bagi haji yang ingin kita tunaikan. Masa ni lah kita nak kena datang kelas, kita nak kena dengar, kita nak latih apa yang kita nak buat, kita nak baca buku yang kita dah siapkan. Nanti kita ada buku untuk jemaah haji, apa dia nak buat masa haji. Jadi tempoh 3-4 hari itu pun kadang-kadang tak cukup. Kalau tuan-tuan, puan-puan sampai 1 Zulhijjah contohnya, 1 hari sudah kira hari perjalanan. Ni kalau orang kata pengurusan ni dia cakap je sekejap tu, mari sini saya cerita. 1 hari bulan Zulhijjah perjalanan. Kita dah kena datang daripada Movenpick. Movenpick kena ada 5 jam sebelum. Kita keluar pada rumah sebelum tu lagi. Penerbangan kita sampai dekat sini dah pagi. Pagi, macam tahun lepas subuh sampai. 2 hari bulan. Nak rehat dulu. Rehat 1 jam. Yang buat ifrat pergi tawaf kudum. Yang buat tamattu' buat umrah. Yang buat kiran buat tawaf kudum. Pergi naik bas, dibimbing. Jangan risaulah. Kita punya ibadat akan dibimbing 100% oleh pembimbing kita. Kalau bukan saya, Ustaz Akmal, ada Ustaz Wan Hazim dan Ustaz-Ustaz lain. Kemudian, jadi 2 hari bulan buat umrah, buat haji, rehat. 3 hari bulan penat tu pun kadang tak habis lagi, rasa lagi. Tapi kita dah mula dah. Panggil pagi tu untuk kita mulakan wirid kita pagi. Kemudian nak cerita tentang kelebihan-kelebihan haji. Kenapa kita nak buat haji? Apa yang kita nak buat? 4 hari bulan kita akan cerita tentang hukum hakam ibadat haji. Bersama dengan amal harian kita. Tu baru rukun wajib perjalanan haji. 5 hari bulan Zulhijjah kita nak ulang tentang muharramat. Perkara-perkara yang diharamkan. 6 hari bulan taklimat akhir keberangkatan haji. Apa kita nak bawa, pukul berapa kita nak turun, apa kita nak siapkan, apa yang kita nak beli. 6 hari bulan tu nak pergi beli roti lah, nak beli keperluan-keperluan, nak bawa pergi ke Mina, ke Arafah. 7 hari bulan malam kita bergerak ke Mina. Mana yang lama masa ni? Tak ada. Tak sempat lagi ada. 7 hari bulan berangkat ke Mina. Kita tadi kata duduk di Shisha, barang kita dekat Shisha, dekat hotel. 7 hari bulan kita dah pergi Mina. Malam tu kita qiyamul lail. Kita akan ada muhasabah. Kita akan ada tausiah. Kita akan ada persiapan. 8 hari bulan, sehari penuh kita di Mina. Dengan pengisian dan kita bicarakan macam mana haji Nabi SAW. Kita kena tahu Arafah, Muzdalifah, Mina yang kita jumpa, itulah yang telah bertemu dengan Nabi dulu. Jadi rasa tu kita dah kena bawa 8 hari bulan. 9 hari bulan kita dah pergi Arafah. 9 hari bulan kita pergi Arafah.
manasik sampai petang. Lepas maghrib bergerak ke Muzdalifah. Sampai balik ke Mina 10 hari bulan. Dah subuh. Dah subuh. Apa yang jadi pada kita subuh tu? Penat. Semua tidur. Daripada lepas sembahyang subuh sampai ke zuhur. Solat zuhur, kita ada kuliah. Kita rehat malam tu lepas mabit. Barulah kita jalan pelan-pelan. Melontar Jamratul Aqabah. Kemudian bergerak menuju ke hotel yang dekat dengan kita punya tempat melontar. Hanya 800 meter. Jalannya landai. Tu yang bagusnya, jalannya landai. Tak ada naik bukit hotel kita ni. Kemudian daripada sampai kita bergunting, bercukur. Sebelah hotel kita ada kedai cukur. Tahallul awal. 10 hari bulan sampai ke hotel. Lepas mabit. 11 hari bulan pagi rehat. Sarapan. Kita akan ada muzakarah untuk ibadat haji yang masih berjalan. Petang tu kita dah bergerak pergi melontar hari 11 terus mabit. Mabit untuk malam 12. Habis waktu mabit balik ke hotel rehat. Kita ada kuliah pagi, ada wirid pagi, kita ada wirid pagi kita. Selain wirid semayang, kita ada wirid pagi, bacaan amal pagi, bacaan duha, semayang duha, semuanya ada dalam buku yang kita kumpulkan. Jadi kita ada buku khas. Buku tu tak dijual kat kedai. Jemaah-jemaah kita yang terpilih, kita bekalkan. Dan setakat tahun lepas, ni tahun ni kita tak pasti lagi jemaah kita berapa ramai dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah setakat tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, buku-buku yang jemaah haji gunakan, semuanya daripada hadiah dan infak daripada jemaah sebelum. Bayang, lihat kesannya sampai jemaah-jemaah tahun sebelumnya, bila mereka dah guna buku tersebut, buku-buku pengajian, mereka nak tumpang lagi pahala orang datang haji, mereka sponsor pula orang yang buat haji pada tahun tersebut. Sampai macam tu. Kemudian 12 hari bulan, kita petangnya bertolak, melontar jamrah untuk 12. Kemudian mabit untuk 13. Bagi yang buat nafar awal, balik-balik ke hotel, dah selesai. Yang tidak, terus bermalam. Kemudian 13 hari bulan, kita melontar. Kemudian kita balik ke hotel. 13 hari bulan. Balik ke hotel, rehat. Selesai melontar kita. Yang belum tawaf ifadah, nanti bila Ustaz tak ada sebut pun tawaf ifadah, tu nanti kita cerita. Bila masa tawaf ifadah. 13 tu semua pengsan. 14 hari bulan sunyi je hotel. Tak larat bangun, tak larat apa. Rehat. 15 hari bulan, kemas-kemas beg, pergi duduk di hotel Mekah. Dah. Itulah 15 hari. Mana yang lamanya tak ada. Tak sempat nak buat apa-apa pun. 15 hari tu, dia akan jadi lama kalau kita tak buat apa-apa. Duduk dalam bilik, tercongok dalam bilik tu. Pergi pengajian pun tidak. Itu kita yang tak datang. Kita yang tak ikut. Tapi kalau program pagi petang ada. Lepas subuh ada wirid pagi, ada kelas pagi. Lepas tu petang ada kuliah berkaitan haji. Itulah rutin kita. Semayang fardunya lagi. Kemudian kawasan tu pun ada kedai-kedai jualan bin Daud besar depan hotel kita tu. Kedai air tebu lah. Tu kalau cerita bab makan tu pula, seronok lagi. Tak terasa macam kat Mekah pula Ustaz. Banyak makannya dekat sini. Macam tu pula. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita nak pergi haji, kena tanam keyakinan dan percaya di atas perkataan Nabi. Apa yang Nabi sebut semuanya benar. Sampai nanti kita akan sebut Nabi kata apa? Nabi kata, ibadat haji mengkafarah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita Allah ampunkan.
Bahkan nanti kalau kita baca bab nafkah haji, nafkah yang dikeluarkan untuk haji itu akan Allah gandakan. Saya tak ingatlah hadis sebut 400 atau 700 kali kan. Jadi kita jangan rasa rugi. Mungkin tuan-tuan perempuan ni kan datang haji, buat haji guna package. Bayaran package tak murah macam muasasah. Betul tak? Betul. Tapi jangan rasa duit tuan-tuan perempuan habis. Tak ada nilai dah. Setiap sen itu Allah gandakan. Setiap sen itu Allah akan hitung di akhirat. Kerana ibadat, harta yang dikeluarkan untuk agama tak sia-sia. Jangan rasa habis tak. Semua itu kita masuk dalam pelaburan akhirat. Dan nafkah kita keluarkan untuk buat haji, itu antara nafkah yang paling afdal. Daripada amal-amal lain kita buat. Kita sedekah ke orang, kita bagi makan ke orang. Semua itu baik-baik. Tapi nafkah keluar untuk buat haji, itu sebaik-baik nafkah yang dikeluarkan. Jadi yang kedua, yakin dan percaya dengan setiap perkataan Nabi SAW. Seterusnya, apabila kita nak datang buat haji, yang perlu kita lahirkan adalah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini sangat penting. Kalau tidak, kita tidak mampu untuk datang dengan rasa seorang hamba. Sebab itu ada beza ilmu dan juga akhlak. Guru kami, Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala, wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, beliau sebutkan, rasa ilmu membentuk fikir. Kita belajar tentang ibadat haji, maka membentuk fikir kita. Hukum ni boleh, hukum ni tak boleh, tempat ni mustajab, tempat ni afdal begini-begini. Itu membentuk fikir. Tetapi akhlak membentuk rasa. Akhlak apa? Akhlak baginda Nabi. Kita pergi ke Mekah Madinah, bawa akhlak baginda Rasulullah SAW. Nanti bila sampai ke Arafah, terasa-rasa kita seperti mana hajinya Rasulullah, Hajjatul Wada. Maka teringat kita bagaimana Nabi berkumpul dengan para sahabat. Nabi sampaikan pesan-pesan. Kemudian Nabi kata, Allahumma qad ballaghtu fashhad. Dalam Hajjatul Wada Nabi kata apa? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan, maka kau saksikanlah. Bila kita punya akhlak seperti Nabi, maka kita akan merasai pula apa yang dirasai oleh Nabi. Bercucuranlah air mata kita. Bila kita teringat bila Nabi berdoa ketika ibadat haji contoh. Nanti tuan-tuan bila kita pergi ke Arafah, kita akan cerita. Nabi SAW telah berdoa di Arafah bermula dari lepas zuhur sampai maghrib. Doa apa yang Nabi doa panjang sangat? Apa yang Nabi doa panjang sangat? Ni nanti dekat Arafah baru kita cerita. Tak bolehlah cerita semua sekarang. Nanti kita cerita. Dan bila mana kita membawa akhlak Nabi, maka kita baru rasa apa yang Nabi doa. Dan baru kita tahu dan kita rasa sayangnya Nabi pada kita. Maka sudah tentu kita akan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni syuur-syuur yang kita nak bawa. Rasa-rasa yang kita nak hadirkan. Maka perlu membawa dalam perjalanan haji kita rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Mahabbah. Mahabbah ni satu perkara yang penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kita Allah jemput menunaikan ibadah haji nanti dalam masa terdekat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita
mengakhiri, bukanlah mengakhiri. Saya pun tak tahu sampai pukul berapa ni. Pukul berapa Ustaz Azim? Kalau bagi saya cakap sampai malam pun boleh. Nanti 40 hari saya cakap. Maksudnya ni baru mukadimah je lah. Kalau tuan-tuan rasa saya cakap lama, nanti 40 hari lama lagi tuan-tuan kena dengar saya cakap. InsyaAllah Tapi Ustaz sampai 12.30 waktu Malaysia. InsyaAllah. ingat Dalam 12 tengah buat waktu sini. jangan Ustaz. 12.30 waktu Saudi tu 5.30 lah. Lagi 30 minit Ustaz, insyaAllah. 30 minit. Baik. Beberapa perkara yang ingin kita sentuh pada tengah hari ni. Tengah hari lah tuan-tuan ni. Saya ni masih pagi lagi. Tadi dia orang mula tu baru 4:30 pagi. Sembahyang subuh pun tak lagi. Tok Bilal baru azan je. Pukul 4:30 tu. Boleh minum air lagi tadi. Beberapa perkara yang ingin kita sentuh adalah persiapan sebelum menunaikan ibadat haji. Selain ada adab yang akan kita sentuh lagi, lebih mendalam. Kalau tuan-tuan rasa tadi tu, dah banyak dah rasanya. Sebenarnya banyak lagi yang kita belum sebut. Beberapa perkara yang perlu kita siapkan. Para ulama sebutkan persiapan-persiapan yang perlu dibuat sebelum pergi menunaikan ibadat haji. Yang pertama apa dia? Yang pertama bersyukur kepada Allah. Ni kita kena buat ni. Terutama yang dah dapat tawaran. Siapa yang dapat tawaran soalan untuk kita jawab pada diri kita. Lepas kita dapat tawaran tu, kita dah sujud syukur ke belum? Kerana apa? Kerana dapat pergi Mekah ni nikmat. Nikmat yang tidak disangka. Nikmat yang tak disangka. Maka menjadi anjuran untuk kita buat apa? Kita melaksanakan ataupun kita sujud syukur. Tanda gembira, tanda bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau kita yang rayuan, nanti bila dapat surat tawaran, yang pertama kita buat apa? Sujud syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Allah panggil kita, maka kita sahut. Kita sahut panggilan Allah. Maka nanti bila kita nak talbiyah tu, hati kita menangis-nangis. Kita sebut, Ya Allah, terimalah saya, Ya Allah. Ya Allah, nantikan saya, Ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan yang telah Engkau janjikan kepada tetamu, Ya Allah. Ya Allah, mustajabkan doa saya, Ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tolak saya daripada pintumu, Ya Allah. Itu kita sebut. Masa kita kata, labbaik Allahumma labbaik. Ni kita dengar talbiyah ataupun nyanyi lagu talbiyah labbaik Allah dalam YouTube tu sampai tertidur-tidur. Orang patutnya menangis, sedih, risau. Saya ingat tahun lepas ada jemaah, dia takut nak talbiyah. Datang jumpa dekat Durat Mina tu. Ustaz, saya baca kitab Ustaz. Saya baca buku Ustaz. Saya takut talbiyah. Kenapa? Saya takut nak malaikat jawab talbiyah saya. Saya takut malaikat kata la labbaik wala sa'daik. Kamu tak dijemput pun untuk datang. Dan kamu tidak akan dapat kebahagiaan. Ada orang sampai risaunya fikir macam tu. Kita talbiyah sambil korek hidung. Talbiyah sambil tengok video dekat dalam YouTube, Facebook. Mana rasa diri kita dipanggil Allah? Mana rasanya? Tapi kita jumpa ada orang sampai takut nak talbiyah, sampai menangis. Kerana takut dirinya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sampai macam tu. Sebab tu talbiyah yang kita pergi umrah, kita nyanyi lagu-lagu. Bukan pada lantunan itu yang dilihat. Pada bagaimana hati itu dihadirkan. Itu yang penting. Jadi itu yang pertama. Syukur kepada Allah. Yang kedua, sebelum kita bertolak nanti ke Mekah, adalah bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Kalau ada kita zalimi orang, kita mohon ampun, mohon maaf.
Sebab apa? Sebab perjalanan menuju ke Mekah buat haji ni, perjalanan akhirat. Jangan ada hubungan-hubungan yang menjadi sebab kita terputus daripada kebaikan-kebaikan masa buat haji nanti. Jadi ada orang dia kata, oh, Ustaz, nanti saya nak taubat lah dekat Mekah nanti. Jangan tunggu Mekah. Tapi taubat itu sekarang. Taubat itu sekarang. Sebab itu nanti kita cerita apa yang kena orang haji lakukan. Allah kata apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan cakap yang tak elok. Nanti Maulana Zakaria kata cakap tak elok ni ada dua pula sisi. Ada yang memang tak elok. Dalam ihram pun tak boleh. Kat luar ihram pun tak boleh. Ini perkataan-perkataan yang hak. Ada yang ketika mana masa dia dalam ihram tak boleh cakap. Waktu bila dia luar ihram boleh je cakap. Tu nanti kita akan belajar. Jangan buat yang kotor, yang keji. Kemudian jangan berbantah-bantah. Jangan memusuhi. Jangan bergaduh. Kerana ini bukan akhlak orang melakukan ibadah. Sebab tu kalau nanti kita ke Mekah, kita pergi ke tempat namanya Hudaibiyah. Kalau tuan-tuan, puan-puan pernah pergi Mekah, pergi umrah, pergi Hudaibiyah. Mutawif kita cerita. Macam mana seorang lelaki yang dihantar oleh kafir Quraisy masa tu, Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud nanti masuk Islam. Ketika dia sampai, dia nak tengok Nabi dan orang Islam ni, dia betul ke nak pergi buat umrah. Apa dia buat? Dia provok. Dia nak pegang janggut Nabi. Sampai tangan dia ditepis dengan pedang. Dan Sayyidina Abu Bakar nak balas kata-kata kotornya. Nabi kata apa? Jangan. Sebab apa? Urwah bin Mas'ud dia tengah provok. Sebab apa? Orang kalau dia nak buat umrah, dia tak akan cakap kotor. Orang kalau dia nak buat umrah, dia tak akan buat kotor. Dia akan sabar. Sebab itu akhlak orang yang ibadah. Ingat, bila kita buat haji, bukan nanti masa duduk kat Arafah tu baru ibadah. Tak. Bermulanya kita niat, kita dalam ibadah seluruhnya. Maka, kena jaga. Jadi, bertaubat daripada dosa-dosa kita sebelum kita bertolak. Kemudian kalau ada hak orang, kita kembalikan. Seterusnya para ulama sebutkan meminta redha ibu bapa sebelum kita bertolak. Jumpa mak kita, jumpa ayah kita. Kalau dah meninggal, ziarah ke perkuburan mereka. Minta redha mereka, minta mereka doakan. Kenapa? Kerana antara doa yang mustajab, doa ibu dan ayah. Kita nak dapat mabrur pun minta mak ayah kita doa. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ini dimabrurkan kerana doa mak ayah kita. Jadi minta redha mak ayah. Jumpa mak ayah kita. Kalau ada kemampuan, bawa sekali. Ada duit lebih, bawa sekali. Itu lebih baik. Nanti kita bagi amalan. Apa yang kita nak buat kalau kita dah bawa mak ayah kita? Ada amalan. Kalau kita dah pergi haji, apa kita nak buat? Bila duduk di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Madinah, apa yang kita nak minta mak ayah kita untuk lakukan untuk kita? Kita dah bawa pergi haji ni. Jadi minta redha ibu bapa kalau masih hidup. Kalau dah meninggal, ziarah ke pemakaman mereka. Juga suami isteri. Minta redha suami, minta redha isteri. Minta dihalalkan segalanya. Isteri terutamanya lah. Keredaan suami itu yang paling besar. Kemudian kita solat 2 rakaat istikharah. Kita solat 2 rakaat istikharah. Mungkin kita ni lah bila ni sembahyang istikharah ni. Sebelum kahwin dengan makcik lah Ustaz. Masa tu lah yang istikharah sakan tu. Tiap-tiap hari lepas istikharah tidur. Lepas istikharah tidur. Kenapa? Sebab orang kata dapat mimpi. Jadinya pakcik pun lepas istikharah tu tidur lah. Nak dapat mimpi cepat-cepat. Itu kesalahfahaman dalam istikharah. Bukan mesti kena mimpi. Tetapi bila Allah mudahkan urusan tu, maknanya
Itulah yang Allah kehendaki. Tapi bukan istikharah tu nak pertentukan pergi haji ke tidak. Imam Nawawi kata pergi haji semuanya baik. Kita bukan nak istikharah pergi haji ke tidak, tapi kita nak istikharah bila waktu yang sesuai untuk urusan haji ini dilakukan. Dan juga tak ada pula ustaz saya nak istikharah dululah, duit tak berapa banyak sangat, tapi ada. Cuma tak tahu nak pergi haji ke nak pergi London. Saya nak istikharah dulu. Tak payah istikharah, saya boleh jawab. Tak payah istikharah. Saya sendiri jawab. Jawapan tu ada pada saya dah. Dah tentulah pergi haji, tak payah pergi London lah. Kerana kata Imam Nawawi, buat haji kesemuanya baik. Jadi nanti mungkin kaifiat solat istikharah kita akan ajar kemudian. Kemudian para ulama pesan apa lagi kita buat? Menulis wasiat. Menulis wasiat. Bahkan amalan menulis wasiat ni para sahabat sendiri, Sayyidina Abdullah ibn Umar, dia kata apa? Aku tidak tidur malam melainkan wasiatku itu berada di samping. Berada di bawah kepalaku, bawah bantalku. Kenapa? Kerana perjalanan haji, perjalanan menuju akhirat. Maka kita kena buat persiapan. Bahkan orang-orang yang pergi ke Mekah, Madinah, semua orang ada keinginan dalam hati kecilnya ingin dikebumikan di Mekah dan Madinah. Kita kalau dengar ada orang meninggal kat Madinah, kita kata, ya Allah seronoknya. Seronoknya maksudnya apa? Keinginan dalam hati kita ada. Maka laksanakan wasiat. Wasiat ni ada dua. Yang pertama wasiat dari sudut harta. Terutama kalau kita ada hutang, hutang kita belum selesai, orang tak tahu, mesti kita tulis. Supaya ahli keluarga kita boleh selesaikan hutang kita. Bukan cerita dalam wasiat ni nak tulis, oh rumah-rumah sewa ayah bagi kat Along. Kereta-kereta Porsche ayah bagi dekat Angah. Bukan macam tu. Tapi wasiat terutamanya berkaitan hutang. Tu wasiat dari sudut harta. Wasiat yang lebih penting adalah wasiat dari sudut iman. Ni lebih besar lagi. Wasiat iman. Kita nak pergi Mekah nanti, panggil anak-anak kita semua, bagi tahu ayah nak pergi Mekah, doakan ayah, doakan mak. Kemudian kita kata apa? Kamu semua bila dah duduk ni, mak tak ada, ayah tak ada, solat jangan sesekali tinggal. Jaga perhubungan dengan manusia. Jangan sakiti jiran, jangan sakiti binatang. Jaga hubungan yang bukan mahram. Jangan bawa masuk orang tak kenal. Jaga perhubungan lelaki perempuan. Itu wasiat iman yang kita kena pesankan. Supaya jangan sampai ketika kita duduk menadah tangan, menangis-nangis di samping Kaabah, Allah menurunkan dosa-dosa kepada kita. Kerana perbuatan orang-orang di bawah tanggungan kita. Ini penting. Kemudian, kalau kita ada hutang dengan orang, maka kena minta keredaannya. Ingat, orang ada kemampuan bayar hutang, dia tak bayar hutang. Nabi kata, matlul ghani zulmun. Orang menangguh-nangguh, orang kaya yang menangguh-nangguh bayar hutang, ini orang-orang yang zalim. Kalau ini berlaku pada kita, maka apa yang akan kita dapat daripada haji kita? Sebab itu matlamat buat haji kena jelas. Apa yang kita nak sebenarnya? Kalau kita nak macam tu, maka kita akan tinggalkan keegoan kita. Kita akan tinggalkan keinginan kita. Ikut apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Berkait dengan hutang diselesaikan. Oh Ustaz, macam mana Ustaz, kereta tu 8 tahun lagi baru habis. Takkan nak kena selesai, mana nak cari duit? Tak. Kalau yang dah bertanggul tak ada masalah. Sebab tu dia sebut membayar hutang ataupun paling kurang minta keredaan. Kalau syarikat bank tu dia memang redha lah, setiap bulan dia potong akaun kita je. Tak adalah masalah. Ni kalau kawan-kawan yang kita pinjam, lepas tu bila dia minta, kita pula buat senyap.
Yang ni yang masalah. Buat senyap. Sedangkan kita bukan tak ada duit. Ada je duit kita. Kemudian, nafkah atau biaya yang dibawa harus didapatkan dari harta yang halal kerana melaksanakan umrah dengan barang yang syubhah dapat menyebabkan umrah seseorang menjadi tidak mabrur. Ni, pastikan harta kita dari sumber yang halal. Tak nak daripada sumber-sumber yang syubhah, apa lagi yang haram. Ni kita kena buat cek dalam kita nak buat haji nanti. Kemudian, membawa nafkah ataupun bekalan yang lebih masa buat haji. Kita sebut tadi. Nabi kata apa? An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah bisab'i mi'ati dhi'fin. Nabi kata apa? Nafkah yang dikeluarkan dalam ibadat haji sama dengan nafkah yang dikeluarkan untuk jihad di jalan Allah dengan pahala 700 kali ganda. Jadi jangan risau. Kita keluarkan harta banyak untuk buat haji, tak sia-sia. Bahkan dalam amalan para ulama sebut, antara pembuka pintu rezeki adalah buat haji dan umrah. Dalam sejarah, kita tak pernah jumpa orang jadi miskin sebab pergi haji. Walaupun dia ambil package mahal. Orang yang ambil package sampai 200,000 pun dia tak jadi miskin. Apa lagi kita yang ambil 50, 60, 70, 80. Macam mana ni? Tak ada duit nanti lepas balik haji. Tak. Dia tak akan jadi miskin orang yang pergi haji. Sebab apa? Sebab sifatnya haji dan umrah, Nabi kata tamfil faqra, membuang, menepis, menolak kefakiran. Dia macam mana jadi miskin pula? Tak. Jangan risau. Ni mungkin ada kerisauan kita kan. Nak pergi haji ke tak? Nak ambil package ke tak? Nak ambil package tu mungkin atas kemampuan lah. Yang mampu, ambil lah package. Yang tak mampu, mungkinlah pergi muasasah. Kan? Tapi, jangan risau muasasah ke package ke, tak jadi miskin. Kalau ada persepsi macam ni, kena ubah. Jadi, bawa bekalan. Saya selalu pesan pada jemaah. Jadi, kita nak kena bawa lah. Serunding, ikan bilis semua ustaz ni, bawa. Jawapan dia bawa. Sebab apa? Sebab kita jangan kira perut kita. Kadang-kadang kita ni sebab kira perut kita, jadi kita, saya ni makan apa? Boleh tak gaduh lah nak bawa serunding apa semua. Sebab kita fikir kita. Tapi kita fikir. Sebab tu orang bila nak buat haji, fikir untuk orang. Saya bawa serunding ni supaya nanti kalau dekat Mekah, dekat Arafah, Mina nanti, dia orang kata makanan tu tak berapa ada rasa. Ayam pun ayam rebus. Kan? Saya bawa sambal sikit ni supaya apa? Nanti orang-orang yang tak lalu makan, mereka makan saya punya serunding, saya punya sambal ikan bilis, mereka ada kekuatan untuk buat ibadah. Maka kita dapat pahala sebanyak mereka ibadah. Ini orang bijaksana. Fikir macam mana pahalanya masih boleh digandakan. Kita saja doa kat Arafah, mungkin kita pun banyak larak. Buat live TikTok pun masa dalam ihram tengah buat haji. Macam-macam lah kita tengok. Ustaz betul. Tengoklah dekat TikTok ke kat Instagram. Punya ramai. Orang yang dah berada di Arafah pun kesibukannya masih lagi selain Allah. Memang ramai lah. Macam tu. Jadi, bawa bekalan itu untuk bantu orang. Itu yang paling besar. Kita nak makan tu, kita punyalah sekali. Tapi yang lebih kita sebut, boleh kita bawa dari sudut bekalan apa dia? Bawa lebihan duit. Duit bawa banyak sikit. Ustaz ni macam nak suruh shopping je. Suaminya cakap, apa ustaz ni? Cakap macam ni. Tak. Macam kita sebut tadi. Kenapa
kita bawa bekalan lebih, tujuannya untuk mudah buat baik. Kita bawa RM10 dengan RM100, beza tak? Beza. Kalau RM10 ni nak beli oren, nak sedekah, inilah RM10, tak jadilah sekali. Tapi kalau bawa 100, nalah sedekah 10. Makan nak makan, 13, jom saya belanja. Sebab apa? Duit banyak. Jadi bawa banyak bekalan. Boleh bawa cash, boleh bawa dalam bank. Kan tabung haji dah sediakan kad yang untuk kita pergi haji tu. Jadi boleh kita gunakan kad tersebut untuk keluarkan duit. Untuk keluarkan duit kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian seterusnya para ulama pesan lagi kepada kita apa? Datangkan niat-niat yang baik. Tadi kita dah sebut, betulkan niat kita. Tapi ni sebelum kita nak bertolak haji nanti, datangkan niat yang baik macam mana? Ya Allah, saya niat untuk melakukan ibadat haji ni seperti mana ibadat haji yang Allah ridha. Maka bantulah saya ya Allah dalam melaksanakan haji. Sebab apa? Ada orang buat haji ikut yang dia suka. Orang buat ni lah Ustaz, senang. Yang ni kita buat yang ni lah Ustaz, senang. Yang ni senang, yang ni senang. Semua ikut apa yang diinginkan oleh dirinya. Nafsunya. Tapi yang sepatutnya kita lakukan dan kita niatkan. Ya Allah, saya niat nak melaksanakan haji seperti yang Allah ridha dan Allah kehendaki. Baru betul. Baru sesuai. Barulah kita dapat kesempurnaan dan kita dapat haji yang Allah kehendaki. Maka lepas tu kita doa, ya Allah bantulah saya dalam melaksanakan haji ini. Mengaku depan Allah kita lemah. Jangan kita rasa, saya punya kain ihram saya tempah, Ustaz. Dia rasa kasut saya pun custom sebab saya nak selesa lah buat haji. Jadi akhirnya apa? Tak minta bantuan Allah. Rasa buat haji ni kemampuan dia. Tak. Kita tak mampu apa pun. Ada orang rasa mampu, akhirnya bila wukuf atas bas. Sakit. Jadi minta bantuan Allah. Ya Allah bantulah saya dalam melaksanakan haji. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mencari teman yang baik ketika kita nak pergi haji. Ini penting. Kita cari teman yang mana boleh mengingatkan kita kepada Allah. Bila nak pergi haji ni, teman ni memainkan peranan penting. Kalau teman kita tu memang kaki komplain je dengan kita-kita pun sekali. Kalau teman kita kaki shopping je, maka ke tempat-tempat bazar lah kita. Tapi setengah jam sebelum azan dah pergi masjid. Setengah jam sebelum azan dah pergi masjid. Setengah jam sebelum azan dah pergi masjid. Lepas tu yang pergi pula muda dari kita. Jadi apa, malu lah kita. Sebagai orang tua. Duduk tidur lagi. Orang muda dah pergi masjid. Selalunya orang tua yang duduk depan. Orang tua duduk tidur lagi. Tak pergi masjid. Jadi mencari teman yang soleh tu penting. Maka para ulama sebut teman yang baik bukanlah ketika mana kamu susah dia tolong kamu. Ataupun ketika kamu senang dia bersama kamu. Tak. Tetapi ketika kamu melihatnya, mengingatkan kamu kepada Allah. Ini teman yang baik. Kita kena cari teman yang baik. Yang akan tarik kita mencari redha Allah. Ini penting. Kita kena highlight ni nanti. Bila kita pergi kursus intensif ke nanti, kita pergi taklimat akhir ke, kita dah jumpa dah orang-orang yang satu penerbangan dengan kita. Kita dah kena tengok dah mana yang baik-baik untuk kita ikuti. Bukan makna yang tak baik kita tinggal pula. Tapi yang tak baik itu kita usaha untuk ajak pada kebaikan. Kalau kita ada kemampuan. Maka kita kena doa kepada Allah. Bila kita nak pergi haji, sebelum kita pergi haji, kita dah sembahyang taubat apa semua, kita kena minta, ya Allah,
kurniakan kepada saya teman dan sahabat yang baik yang dapat bersama-sama membantu saya dalam melaksanakan haji mencari redha. Teman yang baik pun Allah yang tentukan siapa. Allah yang pilihkan. Maka kepada siapa nak minta? Minta pada Allah. Minta pada Allah. Kemudian jangan kita tinggalkan bila kita nak mulakan perjalanan kita, langkah kita nak menunaikan ibadat haji dengan kita melakukan solat sunat musafir. Solat sunat musafir. Semayang 2 rakaat, sahaja aku solat sunat musafir 2 rakaat. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafir. Kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian lepas kita bagi salam, kita baca ayatul kursi dan kita baca li'ila fi Quraisy. Kemudian kita doa, ya Allah, selamatkan perjalanan saya. Ya Allah, selamatkan saya, apa yang saya bawa, siapa yang bersama dengan saya. Ya Allah, peliharalah perjalanan saya. Bantulah saya mencari redha dan rahmat-Mu. Sampaikan saya ke destinasi. Ya Allah, pada hari ini saya tinggalkan ahli keluarga saya, sanak saudara saya, harta benda saya dalam penjagaan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada sebaik-baik penjaga dan pemelihara melainkan Engkau, ya Allah. Maka kena doa macam tu. Kemudian kalaulah nanti kita itu bertolak, ahli keluarga kita hantar, maka tinggalkan mereka dengan doa. Maka sebagai contoh orang yang ahli keluarga yang kita jumpa mereka sebut astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik zawadakallah taqwa wa ghafara zambak wa yassara laka al khair haitsuma kunta. Contohnya kita doa, kita titipkan kepada Allah. Ingat, hari ini kita tinggalkan yang kita punya dalam tempoh yang lama. Ahli keluarga kita tinggal dalam tempoh yang lama. Pada siapa kita nak minta menjaga mereka? Allah. Pada Allah lah kita minta agar mereka itu dijaga. Jadi janganlah teriak aja. Ni nak pergi Mekah kan, nanti bila dengar dekat Movenpick tu, labbaik Allahumma labbaik, nangis sampai macam tak nak pergi Mekah pula. Tapi tak, berdoa untuk mereka dan minta kita juga didoakan. Kalau kita ni jenis jaga cucu, Allah Ustaz, anak tu tak kisah Ustaz, cucu ni habis hati Ustaz. Maka pergi kat cucu kita pun nangis juga. Kita pun nangis sama macam cucu kita, sama naik. Tapi kita buat apa? Tinggalkan pesan-pesan. Budak-budak kecil ni bersih dari dosa. Maka manfaatkan mereka. Kita kata apa? Sayang tak dekat atuk, sayang. Jadi kalau sayang kat atuk, setiap kali sebelum tidur, setiap kali lepas solat, doakan atuk. Nak doa apa ni? Doakan atuk dapat haji yang mabrur. Doakan atuk Allah terima amal. Doakan atuk husnul khatimah. Anak-anak kecil ini akan jadi orang yang berdoa. Doa mereka pula, mereka tak ada dosa, mustajab. Jadi mereka tak tahu apa nak doa. Kita lah kena ajar. Kita kena ajar. Jangan biarkan mereka berlalu dan meninggalkan kita hanya dengan tangisan. Tetapi bila mereka ingat pada kita, mereka tadah tangan kepada Allah. Ya Allah, bagi kesihatan ke atuk saya untuk buat haji. Ya Allah, bagi kesempatan atuk saya dapat sempurnakan haji. Ya Allah, sampaikan atuk saya pulang dengan selamat. Ya Allah, atuk saya nak dapat haji mabrur. Maka kau berilah kepada atuk saya haji mabrur. Ni anak kecil. Mereka mampu melontarkan bahasa dengan penuh rasa pengharapan. Kerana mereka tak ada dosa. Ini teriak sana, teriak sini, teriak situ, teriak. Teriak aja. Padahal belum naik flight lagi dah video call lah. Yang anak baru masuk kereta, yang mak pun belum lagi masuk dalam kapal terbang, dah video call dah. Mana rasa kena tinggalnya? Tak ada rasa sekarang. Boleh video call,
boleh telefon, boleh nak beli jubah pun boleh video call. Nak yang mana satu ni? Boleh tanya. Dulu tak boleh. Maka tinggalkan mereka dengan pesan-pesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mungkin perkara terakhir yang ingin kita sentuh buat pertemuan kali pertama. Ini baru pertemuan kali pertama. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pembicaraan-pembicaraan yang lebih panjang lebar berkaitan dengan adab-adab menjadi tetamu Allah. Adab-adab nak jadi jiran bagi dia Nabi. Adab-adab menunaikan haji. Semuanya akan kita bicarakan. Namun mungkin terakhir kita dapat kongsikan dulu pada pagi dan tengah hari ini. Sebelum kita berangkat, maka mulakan perjalanan kita dengan sedekah. Sebelum kita berangkat nanti, mulakan perjalanan kita dengan sedekah. Kerana dalam kaedah menyebutkan, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu jauhkan seseorang daripada bala. Sedekah tu jauhkan seseorang daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sedekah, kita niat, ya Allah, bila kita nak keluar rumah ni, kita ambil duit, kita sedekah pada fakir miskin, ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab sedekah saya, ibadat haji saya Allah terima. Saya pergi dan pulang dalam keadaan baik. Allah selamatkan saya daripada segala bala bencana dan musibah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan saya. Sedekah. Maka sedekah menjadi sebab kita mendapat kebaikan-kebaikan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Calon-calon tetamu Allah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Persiapan ibadat haji bukan hanya tentang berapa duit yang kita ada, berapa kuat tenaga yang kita punya, tetapi bagaimana basahnya hati kita nanti di hadapan Allah. Bagaimana meruntuhnya jiwa kita menangis mengharapkan Allah. Bagaimana nanti kita titiskan air mata yang kita harapkan, air mata yang menitis kerana Allah itu menjadi sebab terpadamnya api neraka untuk kita. Inilah yang perlu untuk kita bawa ketika melaksanakan haji. Bukan hanya yang kita bawa itu semata-mata kekuatan fizikal, mampu berjalan berkilo-kilometer. Tetapi kita mahukan setiap langkah yang kita langkahkan, yang kita sebut adalah Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ada orang mungkin dia kuat berjalan tetapi lidahnya tidak mampu berzikir. Maka dia lemah. Walaupun zahirnya kuat, badannya ketul-ketul. Maka kerohanian ini perlu dilatih. Sebelum kita nak pergi haji, kita dah kena warm up dah. Kena banyak semayang qabliyah ba'diyah. Kena biasakan lepas habis semayang duduk dulu baca Al-Quran. Ni bulan puasa ni kesempatan untuk kita latih. Kena belajar untuk bersabar. Bukan kira nak masa tu dapat. Kan? Kena belajar bersabar. Kena belajar ridha. Kena belajar tawakal. Semuanya perlu kita pelajari. Kerana ibadat haji merupakan penutup kepada rukun Islam. Orang pergi haji ni sembahyangnya alhamdulillah, zakatnya alhamdulillah, puasanya alhamdulillah, syahadahnya telah jelas. Maka ditutup dengan dia melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita semua, saya dan tuan-tuan dan semua yang hadir nanti ke bumi Arafah, haji yang mabrur, yang mana Nabi sebut tidak ada balasan lain melainkan dirinya akan mendapat syurga nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dahulu sekadar itu sebab kita mula tadi pun dah awal. Dah 12.30 walaupun tak ada makan. Tetapi bila menyampaikan ilmu ni, waktu fokus dia ada tempoh.
Sebab tu nanti pengajian-pengajian kita di Mekah tidak lebih 1 jam. 1 jam je. Kalau pagi 1 jam, petang 1 jam. Ataupun mungkin pagi saja 1 jam ataupun petang saja 1 jam, tapi tak lebih daripada 1 jam. Kita tak buat sampai 2 jam, 3 jam. Sebab apa? Sebab fokus. Fokus tu nanti akan hilang lah. Akan hilang. Ni dah 1 jam setengah dah. Dah 1 jam setengah dah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita berikan dapat menjadi pemula kepada langkahan-langkahan kita mencari keridhaan Allah. Kita tak nak yang lain, hanya inginkan pandangan daripada Allah nanti di akhirat. Kita tak nak yang lain, melainkan kita dapat kasih sayang dan rahmat Allah ketika mana kita berada di dunia. Kerana kita tahu rahmat Allah lah yang kita harapkan. Kerana dosa kita menggunung tinggi. Tapi kita yakini rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Mungkin lepas ni secara fizikal lah. Kita jumpa di Malaysia nanti insyaAllah. Saya serahkan kepada moderator kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Salahuddin bin Harun yang sudi bersama-sama dengan kita berada di bumi Madinah yang penuh barakah.